Halo semuanya, selamat datang di channel Kak Olins. Mari belajar bahasa Jerman bagi pemula level A1. Dalam video yang lalu kita sudah belajar Der Familienbaum. Untuk video kali ini kita akan belajar artikel im Akkusativ Teil 1. Na und, los, fangen wir an. Lektion 24. Pelajaran 24. Artikel im Akkusativ Teil 1. Artikel dalam kasus akusatif bagian 1. Karena artikel im akusatif ini membutuhkan penjelasan yang lebih kompleks, jadi untuk video tentang artikel im akusatif saya bagi menjadi 2 bagian. Nah, dalam bagian yang pertama ini kita fokus belajar apa itu akusatif, bagaimana kita mengenalinya di dalam kalimat, dan apa itu bestimmte Artikel im Akkusativ. Hanya 2 itu saja. Dalam pelajaran 10, 11, dan 12 kita sudah belajar bestimmte, unbestimmte, dan Negationsartikel im Nominativ, yaitu artikel benda ketika benda tersebut menjabat sebagai subjek di dalam kalimat. Dalam video kali ini, kita akan belajar artikel im akusatif, yaitu artikel benda saat benda tersebut menjabat sebagai objek di dalam kalimat. Sekarang kita perhatikan tabel bestimmte artikel berikut ini. Di sini saya sengaja mencantumkan artikel im nominatif supaya kita dapat melihat dengan jelas perubahan dan perbedaannya dengan artikel im akusatif. Jadi, bestimmte artikel im akusatif untuk benda maskulin den, benda feminin die, benda neutral das, dan benda plural die. Terlihat di sini pada benda maskulin ada perubahan artikel im akusatif menjadi den. Artikel im nominatifnya der, tapi artikel im akusatifnya den. Sementara untuk benda feminin, neutral dan plural, bestimmte artikelnya sama pada kasus nominatif maupun pada kasus akusatif. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, saya mau mengajak kita terlebih dahulu mengenal apa itu akusatif. Akusatif, was ist das denn? Nah, jadi yang dimaksud dengan akusatif adalah objek penderita, atau ada juga yang menyebutnya objek langsung. Kita buat contoh dalam bahasa Indonesia aja dulu ya. Untuk memahami yang mana objek penderita atau akusatif objek. Karena ada juga nanti yang namanya objek pelengkap atau datif objek. Nah, pada contoh ini kita lihat botol itu rusak atau die Flasche ist kaputt. Nah, botol ini menjabat sebagai subjek karena tidak ada satu pekerjaan pun yang mengenai dia. Tapi kalau saya katakan, saya membuang botol ini. Ich schmeiße die Flasche weg. Dalam kalimat ini, botol ini bukan lagi menjabat sebagai subjek, melainkan menjabat sebagai objek. Mengapa? Karena dia sudah dikenai pekerjaan saya. Apa yang saya kerjakan? Membuangnya. Dia menderita oleh pekerjaan saya. Saya menjabat sebagai subjek, membuang adalah predikat atau kata kerja, botol ini adalah objek penderita atau objek langsung. Bisa dipahami ya? Kita buat satu lagi contoh kalimat yang memiliki objek penderita dan objek pelengkap. Pada kalimat pertama, saya membeli sebuah buku. Ich kaufe ein Buch. Saya di sini sebagai subjek. Membeli adalah predikat atau kata kerja, dan sebuah buku menjabat sebagai objek penderita
atau objek langsung. Tapi kalau saya katakan, saya membelikan kamu sebuah buku. Ich kaufe dir ein Buch. Maka di sini saya menjabat sebagai subjek, membeli sebagai predikat, kamu menjabat sebagai objek pelengkap, dan sebuah buku yang menjabat sebagai objek penderita. Kenapa? Karena bukulah yang dikenai pekerjaan membeli yang dilakukan oleh subjek. Sementara kamu hanya sebagai objek sampingan atau objek pelengkap saja. Ich kaufe dir ein Buch. Saya membelikan kamu sebuah buku. Jadi di sini ich menjadi subjek, kaufe verb, dir datif objek atau objek pelengkap, ein Buch objek penderita atau akusatif objek. Sudah semakin paham ya? Kalau kalian bisa memahami tentang hal yang mendasar ini, saya yakin pelajaran-pelajaran berikutnya akan sangat menyenangkan bagi kalian. Yuk, tetap semangat. Sekarang back to laptop. Kita mulai dari benda maskulin, der Mann. Perhatikan contoh berikut ini. Der Mann geht langsam. Pria itu berjalan lambat. Dalam kalimat ini, pria itu menjabat sebagai subjek. Jadi artikelnya der Mann. Sekarang bagaimana kalau pria itu menjabat sebagai objek di dalam kalimat? Kita perhatikan kalimat kedua. Ich sehe den Mann. Saya melihat pria itu. Yang menjadi subjek di dalam kalimat ini bukan lagi pria itu, melainkan saya. Ich yang menjadi subjeknya. Sementara pria itu sudah menjadi objek. Karena dia sudah menjadi objek, maka artikelnya bukan lagi der, melainkan berubah menjadi den. Den Mann. Ich sehe den Mann. Contoh berikutnya. Kennst du den Mann? Apakah kamu mengenal pria itu? Di sini juga pria itu menjabat sebagai objek. Maka artikelnya menjadi den. Lalu subjeknya yang mana? Du di sini yang menjabat sebagai subjek. Du subjek, kennst verb, dan den Mann objek. Inilah yang sering disebut orang akusatif Fall atau akusatif case atau kasus akusatif. Contoh berikutnya benda maskulin der Hund. Perhatikan kalimatnya. Der Hund ist schlau. Anjing itu pintar. Dalam kalimat ini yang menjadi subjek adalah der Hund. Maka artikelnya adalah der. Kita bandingkan dengan kalimat berikut. Ich trainiere den Hund. Saya melatih anjing ini. Dalam kalimat ini, anjing bukan lagi menjabat sebagai subjek, melainkan sebagai objek penderita. Jadi, subjeknya adalah ich, verbnya trainiere. Karena subjeknya orang pertama tunggal, maka verbnya jadi trainiere. Dan objeknya adalah den Hund. Contoh berikutnya, der Apfel ist rot. Apel itu merah. Der Apfel sebagai subjek. Kita perhatikan kalimat berikutnya. Er isst den Apfel. Dia memakan apel itu. Contoh terakhir untuk benda maskulin, der Ring. Sekarang coba kalian tentukan artikelnya. Ring ist sehr schön. Cincin itu sangat cantik.
Richtig. Der Ring ist sehr schön. Cincin itu sangat cantik. Der, kenapa? Karena dia menjabat sebagai subjek. Der Ring. Kalimat selanjutnya, ich kaufe Ring. Saya membeli cincin itu. Jadi artikelnya adalah bingo. Ich kaufe den Ring. Saya membeli cincin ini. Jadi sudah semakin jelas ya. Kalau benda maskulin dikenai pekerjaan, maka bestimmte artikelnya menjadi den. Atau dengan kata lain, kalau benda maskulin di dalam kalimat menjabat sebagai objek penderita, maka artikelnya menjadi den. Untuk benda feminin, artikel nominatif dan artikel akusatifnya sama-sama di. Jadi dia tidak mengalami perubahan. Kita perhatikan contohnya. Die Frau ist sehr nett. Wanita itu sangat baik. Die Frau menjabat sebagai subjek. Kalimat berikutnya, ich mag die Frau. Saya menyukai wanita itu. Ich sebagai subjek, die Frau sebagai objek. Jadi dia tetap sama-sama di artikelnya ya. Untuk benda neutral, artikel im nominatif sama dengan artikel im akusatif. Sama-sama das. Kita perhatikan contohnya. Das Haus ist schon alt. Rumah itu sudah tua. Das Haus menjabat sebagai subjek dalam kalimat ini. Nah, kalimat berikutnya. Ich renoviere das Haus. Saya merenovasi rumah itu. Ich menjabat sebagai subjek dan das Haus menjabat sebagai objek. Jadi, walaupun rumah menjabat sebagai objek, tapi artikelnya tetap das Haus. Begitu juga dengan benda plural, artikel im nominatif dan artikel im akusatif sama-sama di. Kita perhatikan contohnya. Die Blumen verwelken. Bunga-bunga itu layu. Nah, di sini yang menjadi subjeknya adalah die Blumen. Kita perhatikan kalimat berikutnya. Ich gieße die Blumen. Aku menyirami bunga-bunga itu. Di sini yang menjabat sebagai subjek adalah ich dan yang menjabat sebagai objek adalah die Blumen. Jadi walaupun dia menjabat sebagai objek, bunga menjabat sebagai objek, tapi artikelnya tetap die Blumen. Übung atau latihan. Nah, jadi di sini tugas kalian melengkapi artikel yang tidak lengkap. Yang pertama, Komputer ist teuer. Ich finde Computer sehr teuer. Genau. Der Computer ist teuer. Ich finde den Computer sehr teuer. Berikutnya. Mein Vater hat Auto gekauft. Aber meine Mutter mag Auto nicht. Richtig. Mein Vater hat das Auto gekauft, aber meine Mutter mag das Auto nicht. Yang terakhir, was ist toll. Ich mag
was. Perfekt. Die Vase ist toll. Ich mag die Vase. Sebagai penutup dari pelajaran ini, kita dapat menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, yang dimaksud dengan akusatif adalah objek penderita atau objek langsung. Yang kedua, bestimmte Artikel pada benda maskulin mengalami perubahan menjadi den ketika benda tersebut menjabat sebagai objek penderita dalam kalimat. Yang ketiga, untuk benda feminin, neutral, dan plural, bestimmte artikelnya dalam kasus nominatif sama dengan bestimmte artikelnya dalam kasus akusatif. Mereka tidak mengalami perubahan. Untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa di like dan di subscribe ya. Danke, auf Wiedersehen.